Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tidak lupa memakai topi. Salam sejahtera saya ucapkan sebagai pembuka dari saya. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua, yaitu kajian sejarah yang berkaitan dengan makanan. Nama saya ialah Eleni Joffrey. Saya merupakan pelajar daripada kelas 2023 batch yang pertama. Tajuk makanan yang telah saya pilih adalah jeruk bambangan. Dan slide ini merupakan slide yang menunjukkan gambar-gambar jeruk bambangan, dan salah satu daripada gambar ini menunjukkan jeruk bambangan ini dimasukkan ke dalam bekas yang akan dijual ataupun dimakan. Seterusnya, saya pergi kepada slide isi kandungan. Apakah isi kandungan yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah pertama, sejarah makanan, kedua, bahan-bahan asas untuk membuat jeruk bambangan ini, ketiga, cara-cara penyediaan jeruk bambangan, keempat, bilakah jeruk bambangan ini akan dihidangkan, kelima, apakah perayaan yang menyajikan jeruk bambangan ini, keenam, kebaikan buah bambangan, dan ketujuh merupakan rujukan untuk pembentangkan saya. Sebelum saya membentangkan sejarah makanan yaitu jeruk bambangan ini, saya akan membuat pendahuluan terlebih dahulu. Masyarakat dusun dan kadazan dusun merupakan salah satu etnik Bumi Putra yang telah lama bertapak di negeri Sabah. Masyarakat ini mereka sememangnya mempunyai pelbagai makanan tradisi. Salah satunya adalah jeruk bambangan, yaitu makanan yang telah saya pilih untuk pembentangkan saya pada kali ini. Disebabkan kebanyakan masyarakat dusun dan kadazan dusun mereka menetap di pedalaman negeri Sabah, makanan tradisi mereka diperbuat daripada sumber-sumber asli yang terdapat di hutan dan tidak menggunakan makanan yang telah diproses. Dalam kajian sejarah jeruk bambangan ini, terdapat beberapa komponen yang akan dihuraikan seperti yang saya terangkan tadi, antara sejarah, bahan-bahan asas, cara-cara penyediaan, dan sebagainya. Bahan-bahan asas yang digunakan untuk membuat jeruk bambangan ini adalah buah bambangan, biji bambangan, garam, dan garam yang selalu digunakan untuk membuat jeruk bambangan ini adalah garam kasar berjenama cap segar alih dan juga secukup rasa. Di samping itu besin, balang, parang, serta pemarut. Cara-cara penyediaan jeruk bambangan ini, pertama sekali kita harus kupas kulit buah bambangan dan potong kepada bahagian yang kecil. Setelah itu, belah bijinya untuk mendapatkan isi biji di dalam buah bambangan itu dengan menggunakan parang. Setelah kita berjaya membelahnya, cungkil isinya dan kupas selaput putih kekuningan pada isi biji tersebut sehingga bersih. Lalu cuci sehingga bersih isi yang telah dicungkil itu. Seterusnya, kita campurkan bersama buah bambangan yang telah dipotong tadi bersama dengan biji bambangan yang telah diparut di dalam sebuah besi. Lalu kita letak garam secukup rasa mengikut cita rasa yang kita inginkan. Kemudian kita gaulkan bahan-bahan tadi sehingga sebati. Akhir sekali, kita masukkan bambangan yang telah digaulkan bersama bahan tadi ke dalam sebuah balang dan biarkan jeruk bambangan itu dalam 2 atau 3 hari dan jeruk bambangan itu boleh dimakan selepas itu. Sekarang saya akan membentangkan berkaitan dengan bilakah jeruk bambangan ini akan dihidangkan. Jeruk bambangan merupakan makanan yang boleh dihidangkan sebagai makanan tambahan pada bila-bila masa sahaja. Dan jeruk bambangan membuka selera bagi sesiapa sahaja yang menjamunya. Jeruk bambangan mempunyai rasa masam manis yang unik. Sekiranya kita mahu ada rasa sedikit pedas, kita campurkan jeruk bambangan dengan cili padi. Selain itu,
Jeruk bambangan ini juga boleh dicampurkan dan dimasak dengan ikan masin untuk membangkitkan selera makan kita. Dan apakah perayaan yang menghidangkan jeruk bambangan ini? Jeruk bambangan ini menjadi hidangan bagi masyarakat suku kaum dusun maupun kadazan dusun pada musim perayaan yang menjadikan jeruk bambangan ini sebagai makanan tradisional. Seluruhnya, jeruk bambangan ini dihidangkan pada bulan Mei, yaitu Pesta Kaamatan yang selalu dirayakan di negeri Sabah. Selain itu, makanan ini juga menjadi makanan tambahan yang dihidangkan pada majlis perkahwinan, sambutan hari lahir, maupun hari keluarga. Dan ini merupakan gambar di mana jeruk bambangan ini dihidangkan pada Pesta Kaamatan bulan 5. Dan pada hari tersebut, jeruk bambangan ini dihidangkan dengan menggunakan daun pisang sebagai alas ketika menyajikan makanan ini agar jeruk bambangan ini kelihatan lebih menarik di mata orang yang menjamunya lah. Sekarang saya akan beralih kepada kebaikan buah bambangan. Apakah kebaikan buah bambangan ini? Seorang saintis Universiti Tun Hussein On, UTHM, menemui khasiat di sebalik biji bambangan bagi menyekat pertumbuhan sel kanser payudara. Dr. Muhammad Fazli Abu Bakar, beliau telah membuat pertemuan kira-kira 15% daripada sel payudara mati dalam masa 24 jam. Namun, buah ini, yaitu jeruk bambangan ini, tersenarai dalam tumbuhan terancam International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. Dan dinyatakan bahawa buah bambangan ini bagus untuk kaum wanita bagi mengelak daripada pertumbuhan sel kanser payudara. Baiklah, slide yang seterusnya juga berkaitan dengan kebaikan buah bambangan. Menurut saintis ini, sel kanser payudara mampu dimusnahkan dalam tempo 72 jam apabila ekstrak biji bambangan didedahkan kepada sel berkenaan. Manakala tindak balasnya bermula dalam tempo 48 jam. Dalam tempo 72 jam, hampir 90% populasi sel kanser payudara akan mati. Dan ini merupakan rujukan yang telah saya gunakan untuk membuat pembentangan saya pada hari ini, yaitu berkaitan dengan jeruk bambangan. Sebagai kesimpulan daripada pembentangan saya, jeruk bambangan ini dibuat kerana keadaan di mana masyarakat kaum dusun dan kadazan dusun hidup di kawasan pedalaman dan mereka mencari penyelesaian untuk menggunakan sumber yang ada untuk mencari cara bagaimana untuk mengekalkan ketahanannya, serta mereka juga mengharungi cabaran dan kesusahan dalam menghadapi kehidupan serba kekurangan. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya untuk melafazkan serangkap pantun. Naik delman, pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan juga terima kasih.